وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله والرسول. اللهم اغننا بحول الحرام ومن سوى باسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tamil lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun wa ta'alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhimal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib kita hari ini setelah beberapa purnama tak kemari ya. Mudah-mudahan yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala yang mahsyar insya-Allah. Untuk lagi barakah, kita hadiahkan Al-Fatihah pada Tuan Guru kita yang dah pergi dah Ramadan hari itu, 7 Ramadan, Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Kitab yang kita mengaji ni kita hadiahkan dia Al-Fatihah. Ya kan. InsyaAllah untuk buka kitab ni lagi kita baca Al-Fatihah. Ya kan. Alhamdulillah. Syukur kita masih lagi panjang umur kita, masih lagi berada di surau Haji Mujair. Cuma yang sedihnya Tok Guru tak ada lagi lah ya, yang menulis buku ni, yang mereka buku ni dah tak ada lah. Kita doakan dia hebat di sisi Allah Ta'ala. Dia pun pergi pun secara hebat malam Jumaat 12.30 malam 7 Ramadan sebelum raya ya, hari Jumaat. Bak kata Habib, Tuan Guru Habib Zainal, setengah jam Tuan Guru pergi, dia pun ziarah. Kata Habib Zainal yang daripada Indonesia tu, Datuk Ismail Kamus 7 hari puasa dah royo. Dia dah raya dulu. Hanya raya di dunia pun dia dah raya. Raya akhirat lagi hebat raya. Raya tu besar. Orang raya tu maksudnya perkataan raya dari segi bahasa Minangkabau besar, royo. Indonesia orang Jawa kata royo. Orang Minangkabau pun kata royo. Besar. Kebebasan yang besar, hadiah yang besar. Tu hebatnya Tuan Guru. Sebelum dia meninggal memang dia pesan betul-betul dekat saya 2 minggu sebelum pergi saya, tak silap saya. Jangan berhenti Quran, jangan berhenti kitab, jangan berhenti teruskan dakwah. Saya tak boleh patah balik ya. Kalau patah balik, saya duduk rumah sekarang sedap, betul, selesa. Pergi surau kat rumah saya, tak sampai ke Mujir. Tapi bila Tuan Guru dah perintah, takkan kita tak nak ikut. Dia berdakwah, berceramah sampai mati. Kita yang masih lagi hidup nak buat apa sebenarnya? Ni ya. Okey, balik pada kitab hari ini. InsyaAllah kita bersyukur masih lagi panjang umur. Tuan Guru dah pergi, pergilah, kita tak buat apa. Itu rancangan Allah Ta'ala. Kita ni yang masih hidup kena teruskan hidup, bukan untuk kenyang, bukan untuk warak, orang Jawa kata, betul. Ia adalah untuk mencari bekal untuk masuk ke satu alam yang lagi hebat, yang dipanggil alam barzah, alam akhirat, alam mahsyar.
Tapi masa-masa yang tengah berlaku sekarang ni, Allah uji kita dengan macam-macam. Semaksudnya apa? Kita diuji. Hebatnya Allah Ta'ala diuji kita ni, dihantar makhluk yang halus, sampai kita terpaksa tak boleh salam, tak boleh bersuara, terpaksa pakai tutup muka. Dulu nak cari orang tutup muka susah, mungkin orang rumah saya yang tutup muka. Sekarang suami isteri bertutup muka. Penceramah terpaksa buka muka, takut tak boleh ceramah. Ni kita bersyukur. Tu ujian Allah Ta'ala. Masalah SOP baru daripada Allah Ta'ala. SOP bukan daripada kerajaan Malaysia, SOP bukan dekat kerajaan dunia, SOP daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasal kelekaan manusia, laranya manusia, tamaknya manusia, perangai yang biadab dengan Allah Ta'ala. Allah hantar SOP yang baru. Nak ke masjid pun tak boleh, nak ke surau pun tak boleh pada awal-awal waktu C19. Betul? Awal-awal tak boleh ke surau, tak boleh ke masjid. Perdana Menteri arahkan tutup semua masjid, tutup semua jalan. Bukan masjid, jalan pun tutup. Saya pun tak boleh balik kampung. Kampung dekat je, Bukit Pelanduk saja. Kampung Jawa, Bukit Pelanduk. Saya duduk kampung Sungai Tangkas, Bangi. Tak dibenarkan, tak dibenarkan. Pasal apa? Kelekaan kita. Dulu tak nak pergi masjid, sekarang terus tak boleh pergi masjid. Betul? Allah. Dulu Tok Imam kata, orang tu tak pergi sembahyang Jumaat 3 kali, fasik. Betul? Tok Imam kata orang tu. Sekarang orang yang dikatakan Tok Imam tu mengata Tok Imam tu balik. Imam tu tak pergi masjid sembahyang Jumaat 3 bulan. Fasik apa? Tu nampak tuan-tuan? Sebab tu jangan kita hidup mengata orang, akhirnya dikata sendiri. Betul? Dikata orang lain balik. Jangan mengata orang. Kalau boleh kita pujuk dia, marilah ke masjid. Allah tahan tak boleh pergi masjid, akhirnya kita tak ke masjid sampai raya pun tak boleh, tarawih pun tak boleh. Akhirnya tarawih ramai-ramai di rumah. Allahu Akbar. Sampailah hari raya, akhirnya pun sembahyang hari raya, takbir raya pun di rumah. Tak tahu takbir jadi tahu takbir. Yang paling hebat jadi khatib, ditauliahkan satu Malaysia. Betul? Tok Imam terpinga-pinga di masjid, di surau, tak boleh baca khutbah. Tu pasal Tok Imam membaca khutbah di rumah. Allah tahan kita punya kebiasaan akhir. Pasal apa? Kita terlampau leka dalam dunia. Dan tahun ni tak dibenarkan pula. Allah tak benarkan pula ke Mekah. Bukan satu Malaysia, satu dunia. Yang beruntung orang Malaysia di Mekah, 8 orang terpilih di Mekah. Tu daripada satu Malaysia ni, yang terpilih cuma 8 orang. Itu yang terbaik di Malaysia sebenarnya. Sebab tu jangan fikir ada duit boleh pergi Mekah, kaya boleh pergi Mekah, penuh tabung boleh pergi Mekah. Tak. Kalau Allah tak pilih, dia takkan ke Mekah. Pasal apa? Dia jadi tetamu istimewa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kena renung kita. Pasal apa? 8 orang saja. Sebelum ni ramai ustaz? Ya, sebelum ni ramai. Tapi kadang-kadang perangainya pelik-pelik di depan Kaabah. Perangainya pelik-pelik di kawasan Masjidil Haram. Perangainya pelik-pelik di kawasan Raudah. Perangainya pelik-pelik di kawasan Masjid Nabawi. Betul tak betul? Tu walaupun pergi lebih pada 10 kali, tapi kadang-kadang perangainya terlampau memurkakan Allah Ta'ala pada makhluk dia. Ni nak bagi kesedaran kita, Allah bagi SOP. Sabar dulu. Yang dah pergi kursus haji, tunggu tahun depan. Itu pun belum tahu lagi, ya. Pasal Arab Saudi sekarang 220,000 lebih, atas lagi pada Turki. Nampak ranking nombor 10 dekat dah. Yang paling dahsyat di mana? Di Amerika, negara yang paling hebat, 4 juta dah. India nombor 3, 1 juta lebih. Nombor 2 mana? Brazil.
Pasal apa? Canggih sangat negara tu. Betul? Hebat sangat. Allah tak hantar tentera, Allah tak hantar kapal terbang. Allah hantar makhluk yang kecil yang tak nampak. Ini sama konsepnya dengan sama zaman Abrahah dulu. Abrahah langgar Kaabah, langgar Masjidil Haram dengan tentera bergajah. Allah hantar burung kecil ya, bawa batu kecil. Lumat, lunyai macam ulat. Sekarang Allah hantar binatang yang kecil lagi, yang tak pernah diceritakan ulama dulu, yang tak pernah diceritakan oleh Tok Wan kita, Tok Ku kita, Tok Ki kita, tak pernah. Mbah-mbah kita dulu, moyang-moyang pun tak pernah cerita pun. Ni zaman COVID-19. Nampak? Batu bila dapat peringatan daripada Allah Ta'ala, tuan-tuan, dah masuk 6 bulan, betul? Dah masuk 100 hari daripada PKP sampai PKPP. Tak habis lagi. Dibagi peringatan tu, beringat-ingatlah. Selepas ini tak tahu apa yang Allah nak buat dengan kita. Betul tak betul? Kita tak tahu. Port Dickson akan jadi apa, Lukut akan jadi apa, Negeri Sembilan tak tahu jadi apa, mungkin jadi Negeri 10. Kita tak tahu. Maksudnya ingatlah. Sambil-sambil tu Allah tunjukkan kita, Allah hantar penyakit, Allah hantar wabak, Allah hantar pula hadiah. Apa hadiahnya? Apa hadiahnya? Waktu-waktu yang sibuk sekarang dengan wabak, apa hadiahnya Allah hantar dekat semenanjung Malaysia? Allah hantar Al-Quran, masa dengan Quran, dalam TV Al-Hijrah, My Quran Time. Ada tak ada? Tolong follow, tuan-tuan. Pujuklah hati kita yang baik ni, nak sayangkan Allah Ta'ala. Follow lah, ikutlah yang dihantar oleh Allah Ta'ala, hadiah. Itulah hadiah yang nak menyelamatkan kita. Ni dah masuk dekat juzuk 2, betul? Masih lagi Al-Baqarah. Daripada cerita zaman apa, Bani Israel, sampailah bab kahwin ke ni, bab nikah cerai, semua ada. Bab haji pun ada, bab umrah pun ada. Bab haji muka surat 30, muka surat 29, muka surat 31 menerangkan persiapan kita nak ke Mekah, bukan calang-calang, tuan-tuan. Bukan terus-terus kursus terus pergi Mekah, tak. Kalau tak tengok Quran tu 3 surat, 3 muka surat tu, kita tak jadi apa pergi haji. Ya, tak dapat, kemungkinan pun susah nak dapat mabrur, betul? Mungkin jadi mabur. Tahu tak mabur? Flying, terbang. Kena faham bahasa Jawa. Saya keturunan Jawa. Tengok nama bapak saya, nama apa? Jawa, Sukaimi, Jawa. Saya anak dia, nama Azmi. Tu kena kenang, tuan-tuan. Tu mukadimah, tuan-tuan. Lama tak jumpa, betul? Rindu kampung ni. Balik pada kitab, insyaAllah ya, kita balik pada kitab mengenal Rasul ya. Tengok, dah habis bab mengenal Allah Ta'ala. Kita terus pada bab mengenal Rasul, muka surat 20. Kalau kitab keras, kitab cover, hard cover ni, kitab yang baru, muka surat 23. Sepatutnya muka surat baru lagi sikit muka suratnya, kan? Macam mana tak, tulisan makin besar kot ya. Tengok, mengenal Rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanpa mengenali Rasulullah SAW yang diutuskan sebagai rahmat untuk seluruh umat, kita tidak akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga tidak akan mendapat nikmat syurga yang kekal pada hari kiamat. Allah, tuan-tuan. Bayangkanlah kita ni tak sampai ajaran Rasulullah SAW di tanah Melayu, tuan-tuan. Agak-agak sekarang kita macam mana agaknya? Cuba renung. Kampung Paya macam mana rupanya? Haji Mujair, ada tak Haji Mujair? Belum tahu ada Haji Mujair, betul? Islam tak sampai. Jalan tu mungkin bukan haji lain, betul? Haji pun tak ada. Islam tak sampai. Bayangkan kalau Rasulullah tak ada. Ni ya, tanpa mengenali Rasulullah SAW yang diutuskan sebagai rahmat untuk seluruh umat, rahmat satu alam, tuan. Sebab tu kalau orang hina dengan Nabi kita kalau diam juga memang jadi patung kita. Nampak? Dihina.
Sebab tu salah satunya Quran tu yang paling hebat. Pasal apa? Nabi kalau tak ada tuan, kita dapat tak Quran? Tak ada. Last kali ayat Allah kepada Nabi Isa, betul? Sebelum Quran apa? Kitab Injil. Apa jadi dengan Injil? Habis. Retak, terburai semua, dipecah-pecahkan ikut kepala otak manusia. Walhal itu adalah pada ayat Allah Ta'ala. Perangai hebatnya Yahudi mencerai-beraikan ayat-ayat Allah Ta'ala tu, mengkotak-katikkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Bukan dikotak-katik, dilemparkannya ke belakang. Ditulis dalam Al-Baqarah daripada ayat 1 sampai pertengahan ayat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ada berapa ayat? 286 ayat. Sebab tu kena tengok tuan-tuan TV yang cerita Al-Hijrah, TV My Quran Time. Bukan nak didengar sedap lagunya, bukan nak dengar yang itu salah satu tilawah. Kena ikut. Pasal Allah suka benda yang cantik, benda yang sedap, benda yang merdu dibaca tertib. Bukan dibaca secara suka-suka hati. Sebab kata ulama di situ ada 3 ulama, betul? Pentadabbur dia Ustaz Tarmizi, Ustaz Tirmizi, dua-dua Terengganu. Nampak? Dikongka Terengganu semua tuan. Kemana orang Negeri Sembilan tuan-tuan? Qari dengan qari, betul? Dua-dua qari antarabangsa, satu qari yang di dalam kebangsaan. Dua-dua Terengganu. Kemana pula orang Negeri Sembilan tuan-tuan? Itu malu kita sebagai orang Negeri Sembilan. Habis sekarang ni setakat ni ulama yang terbanyak dalam Malaysia adalah orang Terengganu. Tu yang di Pasir Gudang tu, Tokku Pasir Gudang. Kita ingatkan orang Johor, rupanya orang Terengganu tuan-tuan. Nampak? Ni kena renung. Dibacakan ayat tu, Quran diterjemahkan, ditadabburkan, ditafsirkan, ditilawahkan dan ditajwidkan. Ada tak dalam tu? Semua ada. Bukan tajwid je, adab-adab dengan Quran pun diceritakan. Sebab tu kalau bagus cari tahfiz, salah satu tahfiz ni, cari tahfiz ni yang pentingnya macam mana diajarkan budak hafiz yang nak hafal Quran ni. Yang penting adab budak ni dengan adab pelajar ni dengan Al-Quran, akhlak pelajar ni dengan Al-Quran. Bila dua-dua ni ada dengan pelajar tu kita tak perlu bimbang. Adab dia dengan orang tua, adab dia dengan Tuhan, adab dia dengan Rasulullah SAW. Kita tak bimbang. Yang penting dia dengan Al-Quran. Orang boleh hafal 30 juzuk, tapi kadang-kadang adab dia dengan orang tua tak ada. Adab dia dengan kedua orang tua tak ada. Adab dengan masyarakat tak ada. Adab dengan Allah Ta'ala pun tak ada. Pasal hafal Quran dalam dada 30 juzuk, tapi tak jadi apa. Hafal sajalah. Ni macam kita boleh lafaz La ilaha illallah. Boleh tak boleh lafaz? Boleh. Berapa kali? 33 kali pun boleh, 100 kali pun boleh, betul? 400 kali pun boleh. Tahlil. Kena ada lauk baik. Sedap tak? Lauk kambing mandi. 400 kali tuan. Semangat dia daripada gear 1 sampai gear 3, betul? La ilaha illallah, la ilaha illallah, betul? Allah Akbar. Tu pasal apa? Ada makan lepas tahlil tu. Nampak? Tu bezanya. Lafaz sajalah. Yang diucapkan tu dia tak tahu. Dia tak tahu apa yang diucapkan. Sampai 400 kali. Tapi kalau dia tahu, dia bimbang tak? Dia bimbang matinya dia macam mana. Sebab tu salah satu zikir yang paling hebat yang diceritakan oleh Rasulullah ialah La ilaha illallah. Jangan tinggal tuan-tuan. Ni bulan Zulhijjah, betul? Hari ni dah hari yang ke-7. 7 Zulhijjah. Hari Jumaat, hari raya. Hari Khamis, hari apa? Hari bantai. Hari Khamis, hari apa? Hari Arafah, hari wukuf. Yang pergi Mekah tahu. Tahun ni tak ke Mekah tuan-tuan. Satu Semenanjung, satu Malaysia, satu Nusantara tak ke Mekah. Boleh tak kita dapat keredaan Allah pada hari wukuf, hari Arafah tu, hari Khamis ni? Boleh tak boleh? Boleh tuan-tuan. Kita dah tak dapat ke Mekah, Allah uji kita, sabar.
Tapi kita boleh dapat tak orang pahala yang sama dengan orang yang berada di padang Arafah? Boleh, kata ulama, puasalah sunat hari Arafah. Susah ustaz, besok raya. Lemang dah masak, ketupat dah, ayam dah mateng ke? Tu. Allah Akbar. Macam mana ustaz? Ni. Takkan tak boleh puasa. Kan besok hari raya, betul? Takkan tak boleh puasa. Berapa lama kita makan tuan-tuan? Cuba kira umur kita. Ya? Daripada sejak lahir sampai perintah berkurung 13 Mei. Ingat? Yang dah berumur lah. Ni datang balik tahun 2020 perintah berkurung. Betul tak betul? Samalah tu. Perintah berkurung, perintah PKP1, PKP4. Sampailah sekarang PKP-P. PM arahkan tutup jalan. Semua cukup. Akhirnya cukup, dah menurun kita punya penyakit, diarahkan buka, akhirnya jadi PKP-P. Terkejut Perdana Menteri tengok rakyatnya keluar rumah gemuk-gemuk belaka. Betul tak betul? Cukup makan rupanya. Ingatkan mati. Rupanya ada yang mati kenyangan tuan-tuan. Habis PKP, belum habis PKP, keluar tengok tak sempat nak raya, betul? Raya pun di rumah, akhirnya keluar jadi PKP, keluar pula musim durian. Ada tak ada? Daripada Musang King sampai mana? Tupai King. Aduh, Allah mewahnya tuan-tuan kita makan tu. Nampak? Allah bagi kemewahan. Nampak? Takkan tak boleh puasa satu hari Khamis ni. Boleh tak boleh tuan-tuan? Boleh. Mohon tuan-tuan sama-sama kita puasa. Kita nak dapatkan apa? Masa hari tu kalau di padang Arafah kita angkat tangan, keluar daripada kemah. Lain kali kalau ke Mekah bila 9 Zulhijjah, jangan duduk dalam kemah selesa dengan air zam-zam, selesa dengan kipas yang ada air tu. Betul? Kipas wap. Janganlah. Keluar daripada kemah, angkat tangan ni, tapak tangan ni menghadap kiblat di ke langit, minta keredaan Allah. Jangan kita lepas peluang hari Khamis ni, cari jalan untuk minta keredaan Allah Ta'ala. Keredaan manusia, keredaan makhluk tak jadi apa tuan-tuan. Keredaan Allah Ta'ala saja yang hebat. Ya, keredaan Allah yang paling hebat. Boleh tuan-tuan? Pujuk hati kita, pujuk adik-beradik kita, pujuk keluarga kita. Puasalah hari Khamis. Apa yang kita nak risaukan raya. Betul? Besok dah masuk hari Jumaat, dah jadi 10 Zulhijjah. Boleh raya? Boleh raya. Hari Jumaat pula tu. Jangan lupa pula tak sembahyang Jumaat. Dah selesa sangat daripada PKP. Sampai orang masjid merayu, datanglah masjid sembahyang Jumaat. Penat dah, selesa dah kat rumah, tak apalah dia kata. Baca khutbah sendiri terus. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Dah selesa sangat. Tu hukumnya apa? Dah boleh sembahyang, tak nak sembahyang lagi. Apa nak jadi? Tu kalau di kampung saya ambil pelepah kelapa sawit, rotan dia. Sayang, rugi hari Jumaat. Boleh tuan, hari Jumaat. Lepas tu hari seterusnya hari apa? 11, 12, 13 dipanggil hari apa? Tasyrik. Sampai hari Senin boleh takbir sampai asar nak buat korban. Ada korban sini? Ada buat korban? Tak ada? Ada di sini di Surau. Tempat lain. Masjid. Alhamdulillah. Berapa ekor? 15. Kena bagi 2 hari betul? 1 hari kalau ikut Menteri Pertahanan Keselamatan, 1 hari kena buat 10 ekor. Yang mengerjakan 20 orang. So kena buat 2 hari lah. Tu ya, alhamdulillah boleh buat korban. Siapa yang tak berkesempatan buat korban boleh melalui saya nak hantar ke tahfiz Turki yang ada di cawangan Indonesia. Masih mencari lagi untuk makanan budak-budak tahfiz dagingnya, insyaallah. Tu ya, korban ya, 11 sampai 12, 13 sampai Senin, betul? Hari Senin tu jangan mengada-ngada pula nak puasa. Ada orang tak tahu pergi puasa pula hari Senin. Puasa Isnin ustaz? Ya, tapi hari apa tu? Hari Isnin ustaz. Lempang sekali. Hari tasyrik. Kadang-kadang tak mengaji tuan. Lepas tu tak apalah nak puasa.
Pasal tak mengaji tu pasalnya. Nak beribadat, betul? Tak salah beribadat, tapi tak mengaji, tak tahu yang benda yang diharamkan. Dah memang confirm diharamkan berpuasa. Tu. Boleh tuan? Tu pujuk. Kalau tak dapat puasa yang 8 Zulhijjah, kita buat yang 9 Zulhijjah. Pujuk. Makanlah sahur. Buat macam nak raya, betul? Kan semangat tu. Kita nak terbaik, tak dapat ke Arafah tahun ni. Ya, balik pada kitab tadi ya, tanpa mengenali Rasulullah SAW diutuskan sebagai rahmat untuk seluruh umat, bukan untuk orang Arab saja, bukan untuk kaum kerabat Arab. Itu yang orang Bani Israel sakit hati sangat dengan Nabi Muhammad SAW. Pasal Nabi yang dijangkakan orang Bani Israel, tapi bukan. Allah pilih orang Arab. Ni ya, sakit sampai sekarang perangai Yahudi itu diceritakan dalam Quran. Sampai zaman Rasulullah SAW pun dia tak puas hati. Itu yang dipanggil ayat Allah tu dicampak ke belakang. Kita yang dihidangkan Quran dalam TV daripada kecil tak pernah tengok cerita Quran dalam TV 4 jam satu hari, betul? Kita dah dihidangkan Allah Ta'ala pukul 12 tengah hari siaran langsung tadi, betul? Ulang pukul 5. Pukul 5 ada, pukul 10 ada, pukul 6 pagi besok ada. Jangan, tak boleh jadi alasan. Susah Ustaz, pukul 12 orang dah kerja kat kebun lagi. Ada sampai kat telinga saya kawan saya tu, pukul 12 kat kebun. Buat apa? Kerja kebun. Ada lagi ulang, pergilah pukul apa? Pukul 5. Penat Ustaz. Ada ulang itu, ada pukul 10. Baru tengok 5 minit Ustaz, lelap Ustaz. Allahu Akbar. Akhirnya masuk ulang pukul 6 pagi. Dah pergi pejabat balik Ustaz. Punya banyaknya alasan tuan-tuan. Orang dah tengok sampai 21 juta tuan-tuan. Yang Jerman pun tengok, yang di England pun tengok, di Kanada pun tengok. Kita yang di Kampung Paya tak tengok. Kenapa tuan-tuan? Agak-agak bila Allah panggil kita masuk dalam liang lahat, Allah tanya kita, ditunjukkan kitab Allah Ta'ala tu, kenal ataupun tidak? Kita jawab apa tuan-tuan? Apa kita nak jawab? Walaupun kita butuh huruf dalam Quran, tapi Allah tunjuk rancangan Quran 4 jam satu hari. Itulah rancangan. Sebelum ni daripada kecil saya tengok TV, tak pernah tengok pun Quran 4 jam di TV. Dengan tadabbur, dengan tilawah, dengan tajwid, dengan apa? Dengan hafazan dan dengan terjemahan semua cukup. Contoh-contoh dituliskan dengan PowerPoint semua cukup. Sekali pun saya tak tengok. Yang saya selalu, yang semenjak saya sejarahnya, saya selalu tengok tilawah Quran setahun sekali. Betul? Itu yang paling hebat. Itu pun setahun sekali tilawah kebangsaan, tilawah internasional. Sekarang daripada zaman PKP Allah hidangkan Quran. Takkan kita tak malu dengan Allah Ta'ala tuan-tuan? Kitab apa lagi yang kita nak baca tuan-tuan? Ni Quran yang nak memandu kita masuk dalam liang lahat, nak memandu kita di dunia, nak memandu kita di akhirat besok. Tak ada benda lain tuan-tuan. Nabi dah pesan dah wasiat dia. 2 tu. Apa dia? Yang pertama Al-Quran. Yang kedua sunnah Rasulullah SAW. Jangan dibiarkan kan masa-masa terus berjalan. Tengok sekejap dah masa berjalan. Betul? Dah 8.30. Sini sampai pukul apa? Kuliah? Sampai Isyak. Kena ikut SOP. Nanti tak boleh buat kuliah lagi. Ya? Tu. Nampak? Tu. Cari jalan untuk Al-Quran. Boleh? Sebab tu kita ni salah satu persiapan untuk kita mati. Persiapan kita yang dah hampir mati kritikal ni dipesan oleh Tok Guru Ismail Kamus. Nak tidur kita ingat Allah Ta'ala. Nak bangun tidur pun kita ingat Allah Ta'ala. Tolong tuan-tuan, jangan kita tangguh bab ni. Bangun, nak tidur tu, kata Tok Guru, uduk, surah Al-Mulk, zikir, jangan lepas peluang. Zikir kata Datuk Ismail Kamus, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Jangan lepas. Nak tidur tu, syaratnya jangan baring, duduk. Kalau baring tak sampai 33. Betul tak betul? Ya, 3 je. Subhanallah, subhanallah, innalillah. Nampak? Duduk. Baca Al-Mulk pun duduk. Tu yang hebat. Yang paling cantik kita solat sunat taubat 2 rakaat.
Pasal apa? Kata-kata Datuk Ismail Kamus, mati itu dalam pejam dan celik. Tengah pejam tak celik-celik, tengah celik pun tak boleh pejam-pejam. Betul tak betul? Tu ya. Nama raya kita. Tu, Nabi itu untuk seluruh umat. Kita tidak akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga tidak akan mendapat nikmat syurga yang kekal pada hari kiamat. Allah, tuan-tuan, kalau kita masih lagi kafir, orang Perak kata, kafir tak kafir, boleh kita masuk syurga, tuan-tuan? Macam mana buat baik pun kita tak masuk syurga. Nampak? Tu, ni Allah bagi peluang, Nabi dihantar, kita nak diajar jalan ke dalam syurga. Pasal kita asal daripada syurga. Tok Adam kita asal daripada syurga. Tok Hawa kita pun daripada syurga. Kenapa kita nak masuk ke dalam neraka? Kan kampung kita tu. Tu kampung kita. Tuan-tuan duduk sini kampung Paya, tiba-tiba bila hari raya balik kampung sawah. Macam mana? Marah tak orang kampung sawah? Mestilah marah. Kampung Paya kenapa duduk sini sibuk-sibuk? Betul? Tu bukan kampung dia. Ni balik kampung Paya. Faham tak faham? Kecuali dia lupa. Betul? Pernah satu kali saya ditanya, kaum orang Cina ni punya lama tak balik kampung. Kami baru pindah di Perak mengajar di sana, di Batu Gajah. Masa waktu nak raya Cina tu, tahun baru Cina, besok tu tahun barulah, Cina ni datang daripada KL, tahan kereta kami. Ingatkan nak rompak kami, nak tahan, nak gaduh apa, tidak. Tolong tuan, boleh tunjuk tak saya punya kampung? Mana? Sini kampung Batu Gajah. Tapi saya tak ada ingat saya punya kampung dulu. Dulu sini lah saya mak, rumah dia punya rumah sini. Sekarang sudah jadi rumah teres gitu. Berapa lama kamu awak tak balik? Lebih pada 20 tahun. Allah, punya dahsyat. Orang Cina pun dah derhaka dengan keluarga dia. Nampak? Dia boleh lupa kampung dia. Pasal apa? Kampung tu dah berubah, tuan-tuan. Kita hati-hati dengan kedua orang tua kita. Macam mana perangai pun jangan lupa pada kampung kita. Tu ya. Balik kita juga tidak mendapat nikmat syurga kekal pada hari kiamat. Para rasul yang juga mempunyai sifat-sifat wajib. Sama ya. Allah Taala pun ada sifat. Para rasul mempunyai sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil dan sifat-sifat jaiz ataupun dipanggil harus. Tu 3 ya. Penting ni ya. Yang pertama, sifat-sifat wajib bagi rasul. Bukan hafal. Bukan hafal, kita kena faham. Kita kena ikut apa yang Nabi buat. Yang pertama, siddiq ya, iaitu benar ataupun jujur. Kena ikutlah yang Nabi tunjukkan. Ya, dah dibagi jalan, benar, tunjuk. Benarkan Quran. Faham, benarkan Quran. Apa yang keluar dari Quran tu kan kita kena benarkan. Kita jangan kita berdalih-dalih dengan ayat Quran. Dalam Quran ayat 219 diperintahkan haram minum arak. Betul? Haram berjudi. Dalam 219 ayat Al-Quran. Saya tengok, saya catat dalam My Quran Time. Bila tak ikut perintah Allah Ta'ala, dia akan jadi pemabuk. Betul? Minum arak jadi mabuk. Tak kira siapa. Allah dah bagi tahu dah dalam Quran 219 Al-Baqarah. Haram, diharamkan, berdosa. Sebelum turun ayat ni masih lagi halal, betul? Zaman Nabi dulu. Tapi bila dah turunnya ayat, habis. Haram semuanya. Kita dah lama dah 1400 dah lepas ayat tu. Kalau kita nak menghalalkan macam mana, tuan-tuan? Dibacakan ayat 219 tu, diperintahkan jangan main-mainkan perintah Allah Ta'ala. Haram tetap haram, halal tetap halal. Maksudnya bila 219 tu dah keluar, maknanya dah termaktub. Tak kira dia siapa, pemabuk memang dia mabuk. Betul? Pasal apa? Pasal ada yang menjual, pasal ada yang menghilangkannya. Sebab tu bukan disalahkan pemabuk saja. Siapa yang sepatutnya disalahkan? Penjualnya. Bukan penjual saja, yang menghilangnya. Bukan penghilangnya saja, yang membenarkan penjualan arak tersebut. Betul tak betul? Kena faham. Dalam 219 Al-Baqarah, sebab tu dipesankan ulama-ulama,
pada pemerintah, pada pentadbir, para pemimpin. Sampai bila nak mengutip cukai, mengutip pendapatan daripada penjualan arak yang memang confirm haram? Sampai bila? Nak memberi pada rakyat makan, betul? Tu yang jadi kucar kacir pasal makan yang makanan yang bersumberkan yang haram. Tu diingatkan. Saya bukan nak mengutuk siapa, nak mengaibkan siapa, tapi kita baca surah Al-Baqarah yang dibacakan dalam My Quran Time 219. Memang confirm Allah kata tetap haram, termasuk judi. Kita kadang-kadang main-main bab judi, kita terlupa. Kadang-kadang terdidik dari kecil. Ingat dulu masa kecil-kecil, tahun 70, tahun 60, ada kedai jual tikam. Bayar 10 sen tikam, dan betul nombor tu dapat mercun. Dapat paling hebat mercun roket. Faham tak faham? Dapat belon. Yang paling hebat dapat duit dalam plastik, berkilat plastik tu, RM5, RM10. Bawa balik cucu tu, tunjuk dekat atuk. Atuk kata, pandainya anak cucu aku ni cari duit. Kecil-kecil pandai cari duit. Betul tak betul? Tu terdidik judi. Masuk sekolah menengah, main nombor ekor, 4 digit, 3 digit, 6 digit. Berlaku tak berlaku? Tikam judi. Akhirnya dia berjudi di suruh tempat. Akhirnya tu. Tu dah nak azan tuan, macam mana? Tu maksudnya kena ingat ya, bab benar, bab jujur ni salah satu yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, sifat wajib bagi Nabi kita. Sama kita berhenti tak katukut ya, ikut SOP tuan-tuan ya. Mudah-mudahan pengajian malam ni tak banyak pun sikit je, tapi kena ingat bab-bab tu. Saya pujuk tuan-tuan, kalau boleh jangan lepas peluang cerita Quran yang dalam TV itu. Duduk depan TV, catatkan apa yang patut, kita rakamkan apa yang patut, untuk menambat hati kita, untuk menambat ilmu yang di depan Quran tu, untuk beringat kita masuk ke dalam kubur ada bekal, ada kesan pada hati kita, nak bersihkan hati kita, nak bawa kita ke Mekah dan macam-macam lagi. Semuanya ada dalam Al-Quran. Jangan kata Allah tak ada bagi. Allah dah bagi di depan TV kecil sampai TV besar. Betul? Tak cukup masa boleh ulang dalam Facebook, dalam YouTube, dalam Instagram, semua ada. Yang dah berumur tak tahu, boleh minta cucu tunjuk. Kalau tak ada, tengok depan TV pukul 12 ada, pukul 5 ada, pukul 10 ada, hari Sabtu Ahad pukul 11 malam, pagi lepas subuh pukul 6 diulang lagi. Tolong tuan-tuan, itulah salah satu kita punya perisai, kita punya senjata untuk bekal kita masuk ke liang lahat yang sedang gelap sekarang ni. Boleh tuan-tuan? Mudah-mudahan, saya mohon ampun, maaf ambil lebih masa ya. Kita istiqamah apa kita buat, ibadah kita buat. Jangan lupa terus pada hari Khamis ni tulis dalam diary, catatkan dalam diary, puasalah kita, puasa sunat hari Arafah untuk kita minta dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon tuan-tuan doakan anak-anak kami di Turki, 3 tempat berlainan masih lagi PKP lagi. Ya, masih berat tanda lagi 200,000. Mohon doakan, sedang periksa, sedang pulun kitab Quran dah habis. Kitab saja belum habis. Mohon doakan insya-Allah. Dan di sini ada seorang lagi di Seremban ambil stam tahun depan, mudah-mudahan. Boleh tuan? Mana yang baik daripada Allah Taala, buruk pada saya, kita ucapkan selamat hari raya Kurban. Inilah batin. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Ya. Surah Al-Fatihah.